Yang saya muliakan penceramah kita pada malam ini, Ustaz Husaini. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah malam ini kita masih lagi diberi ruang dan juga ruang untuk kita sama-sama menghadiri majlis ilmu pada malam ini, itu kuliah maghrib. Jadi kita buka kuliah kita dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Jadi kita mohon ya, adik-adik yang berada di luar, sila masuk ke dewan solat untuk sama-sama kita mendengar ceramah pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya silakan Yang Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan sesi kuliah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memperoleh ilmu kecuali apa yang Engkau ajar kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allahumma faqihna fid din ya Allah, fahamkan kami agama, wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kami memohon ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, amal yang soleh, amal yang diterima. Yang saya muliakan, terima kasih Tuan Pengurusi Majlis berbahagia, Tuan Pengurusi Surau, para ahli jawatan kuasa surau, Datuk Imam, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatizah, guru-guru, muslimin, muslimat yang saya kasihi dan dirahmati Allah. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala berpeluang bersama pada malam ini dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah taala berikan petunjuk kepada kita, taufik kepada kita. Jadi kita sambung dalam pada kuliah kali ini, kita sambung dengan kita hadis itu, kitab Bahjatun Nazirin oleh Imam Nawawi. Saya ada bawa kitab pula. Kitab tu percuma ambil lah. Kalau nanti kat rumah bolehlah selak-selak nak baca kan. Untuk kuliah yang akan datang adalah kaitan mungkin dalam bab tu. Dia ada dua tu. Itu kitab percuma daripada pejabat agama saya ambil. Dah dipakai dari dulu tapi elok lagi. Kalau yang Jawi itu kitab Matla' al-Badrain. Kenal kan kitab itu? Kitab kuning. Dia dibalik, disusun balik dengan tulisan yang lebih terang, cerah. Kalau kitab kuning dulu kuning betul. Bahasa dia pun Jawi dia lagi susah, jauh lama. Dan ada juga yang kitab yang lain itu kitab yang Rumi, kitab fiqh berkenaan dengan solat. Ini orang-orang yang dah biasa kita lihat di televisyen juga, Ustaz Syauqi, Ustaz Zahazan kan, semua itu mereka lah yang edit atau karang, ambil daripada kitab-kitab yang lama, insya-Allah. Namun pada malam ini kita sambung terus
kuliah kita dulu berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey? Orang yang bertakwa ini tempatnya di mana? Di syurga. Berapa ciri bertakwa ni? Orang-orang bertakwa dalam Quran ini. Ya, dalam surah Ali Imran Allah Taala sebut, kita dah mandi kita sama-sama tengok, semak dalam Quran. Yang mula-mula tu memang dalam Al-Baqarah lah. Siapa orang yang bertakwa itu? Hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa siapa? Dia kena tahulah. Sebab kita nak duduk termasuk dalam golongan yang bertakwa ni. Sebab untungnya apa? Untung besar. Kerana orang bertakwa ni lah yang bakal menghuni syurga. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, orang yang beriman, yakin dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ni umum lah. Dia detail ni banyak perkara ghaib ni kan disebut. Percaya pada Allah ghaib, syurga neraka ghaib, dosa pahala ghaib, malaikat ghaib, alam roh ghaib. Itu kita kena yakin dulu. Itu nombor satu asas dia. Nombor dua apa? Wa yuqimunas salah, iaitu orang yang mendirikan solat. Yang ketiga apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka infakkan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Tu ciri orang bertakwa, kena isi tu walaupun sikit. Itu peluang pada kita nak memenuhi ciri takwa. Sebab kalau kita sembahyang rajin aja, tak tinggal solat, baca Quran banyak, qiyamul lail banyak, tapi tak infak harta, belum lagi bertakwa. Jangan perasanlah. Allah Ta'ala sebut begitu. Wah. Orang bertakwa tu beriman dengan ghaib, mendirikan solat, dia infak harta. Walaupun sedikit. You tak ada duit, you infak harta RM1 lah, apa salah, tak ada masalah. Tapi jangan tak infak langsung. Kedekut hati bakil kita. Sebab itu surah Ali Imran Allah Ta'ala sambung lagi. Siapa dia orang bertakwa tu? Sambungan surah Al-Baqarah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang infakkan harta dalam sarra, senang, duit banyak dia infak. Wad dharra, sempit, dia infak juga. Kalau sarra, tuan-tuan banyak duit kan, ada 1,000, surau minta ketika tu ada duit, mungkin boleh bagi 2-30, mungkin tak? Mungkin boleh bagi 50, sebab tengah sarra. Wadharra, dan sempit, duit tak banyak lah, nak beli ni, gaji belum lagi, jauh lagi. Okey, 2-3 ringgit masuklah, betul? Orang bertakwa tak akan tak infak, kena ingat itu. Sebab itu kalau kita cerita zaman Khalifah dulu, Muhammad Aziz orang hebat, sampai nak susah nak cari orang-orang yang apa-apa kedana ni. Kenapa? Harta tu rata tau. Walaupun sedikit orang infak, jadi selesai masalah. Jadi kalau setakat ni nak bina apa je, buat tandas 10,000, 20,000, Allah, tak ada masalah lah. Aku ingat senang, kaya-kaya orang sini. Allah, kita akan panjangkan. InsyaAllah saya akan panjangkan nanti, saya akan menambah. Benda ni inilah yang kita nak, betul tak? Nak memenuhi ciri orang yang bertakwa, infak harta walaupun dalam keadaan sempit sikit lah. Okay? Tapi ingat ya, jangan sampai tak masuk tabung, itu belum lagi takwa. Ingat. Wal kadhiminal ghaiz. Apalagi ciri orang bertakwa, tidak cepat marah. Nampak? Sikit-sikit mengamuk. Baran orang kata, baran dia aja. Baran orang dia tak ingat. Ni orang cepat marah, bukan orang bertakwa. Walaupun sembahyang rajin. Ingat tu. Hubungan sama manusia ni penting untuk memenuhi ciri takwa. Bukan sembahyang aja. Dan Allah Ta'ala bagi detail ni, semua hubungan hablun minan nas, hubungan sama manusia. Akhlak kena cantik kita ni. Sebab itu Allah Ta'ala kata, aku bangkitkan kamu wahai Muhammad liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan apa?
kemuliaan akhlak. Akhlak kena tinggi. Jangan cepat marah. Wal afina 'anil nas. Suka maafkan kesalahan orang lain. Itu juga ciri orang bertakwa. Apa lagi ciri orang bertakwa? Orang bertakwa apabila dia melakukan walladzina idza fa'alu fahisha. Orang bertakwa ni bila buat dosa au zalamu anfusahum, atau dia menganiaya diri dia sendiri, dia apa? Dia tak bangga dengan dosa dia, tuan-tuan. Dia tak viral. Dosa ni dia kena sorok. Jangan tuan-tuan nak share ke orang buat dosa. Aku dulu bangga, aku dulu kaki ni kaki tu. Itu bukan agama, tak suruh begitu dah. Dapat suruh kau bertaubat pada Allah. Mereka terus apa bila buat dosa? Zakarullah. Rasulullah kata, dia terus ingat Allah. Buat dosa, ya Allah, buat dosa ni. Ingat Allah ni apa makna dia? Kalau ulama tafsir kata, ingat seksa Allah, tu mengingat Allah. Kan? Bila buat dosa kan seksanya berat, kan? Ingat rahmat Allah, ingat keampunan Allah. Itu yang dimaknakan dengan zakarullah. Bila buat dosa ingat itu. Bila rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala itu luas, maka mereka buat apa? Bila lepas buat dosa, fastaghfaru li dzunubihim. Mereka terus mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengekalkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Hari ini mengumpat, besok mengumpat, lusa mengumpat, tiap-tiap hari mengumpat. Itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa buat dosa, tapi hari ini buat dosa, mungkin bulan depan buat sekali lagi. Itu masih lagi bertakwa. Nampak tu rahmat Allah Ta'ala. Dia kata tak ulang, dia kata mengekalkan. Kalau ulanglah, ya, ciri orang bertakwa tu dia tidak mengulang. Aku ingat tak ada orang bertakwa kan. Susah macam tu. Rahmat Allah Ta'ala. Mungkin kita sekali-sekala, mungkin lah kan, terbohong juga kan, sekali-sekala. Tapi jangan mengekalkan. Dia kata apa? Hari ni bohong, besok bohong, lusa bohong. Tak boleh. Ini namanya pembohong, bukan orang bertakwa. Tuan-tuan yang saya kasih dan nikmati Allah, dah dapat ciri-ciri itu yang disebutkan tadi, maka tempat mereka apa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa itu apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Syurga yang luasnya langit dan bumi. Nampak tu? Sampai dapat orang bertakwa. Jadi kita jangan sampai tak duduk dalam ni ya. Tu tingginya, murninya. Bila Allah Ta'ala sebut perangai manusia ni, orang yang bertakwa ni, nilai cukup hebat. Tempat dia adalah syurga, seluasnya luar langit dan bumi. Berapa tingkatan syurga tu? 100 tingkat. Syurga yang paling tinggi syurga apa? Adik nak masuk syurga tak? Nak, kita nak masuk syurga tak? Sebab itu datang surau, sebab nak masuk syurga. Betul? Kita tak nak sia-sia amalan kita, tuan-tuan. Betul tak? Sahabat tanya Nabi, syurga yang paling cikai apa ya? Yang paling tak best lah. Nabi kata syurga yang paling rendah sekali adalah seumpama kamu ketika di dunia menguasai kerajaan yang begitu besar. Nampak? Pun dah sedap kan? Lupa dah segalanya. Walau padahal itu baru syurga yang apa? Yang paling rendah. Tak tahulah syurga Naim Ma'wa. Betul tak? Yang atas sekali syurga apa? Firdaus. Nabi kata, "Idza sa'altumullah," kalau kamu berdoa pada Allah, fas'aluhul firdaus. Alang-alang minta doa dengan Allah, minta syurga apa? Firdaus. Walaupun kau tinggal sembahyang, walaupun ada buat dosa, tapi minta tu azam kena kuat. Nabi kata, kena minta syurga bersama-sama dengan para nabi. Syurga yang paling hebat, tak tahulah macam mana nikmat dia. Tak tebal, kita cuma disebutkanlah dalam hadis dan dalam Quran, tapi seronoknya syurga itu. Nikmatnya cukup
cukup luar biasa tuan-tuan. Baik, kita nak masuk syurga, tuan-tuan nakkan sesuatu kan, tuan-tuan kena tahu benda tu apa. Betul? Tuan-tuan nak beli kereta, betul tak? Kenapa nak pilih Mercedes? Kaya Anglos. Tahu jawab orang Anglos. Anglos sedap betul tak? Saya pernah naik Mercedes tuan-tuan, tapi numpang. Kawan lah pula. Masuk ya, kat luar kan riuh kan. Tutup je sunyi sepi. Sedap tu Mercedes. Patut orang yang dia beli kan. Dia ada beli Mercedes. Alphard betul? Dah naik Alphard? Aku semua dah naik, tapi semua numpang lah. Orang kawan bagi rezeki Allah Ta'ala kan. Macam itulah. Alang-alang ngumpul duit, betul? Nak sedap, beli kereta besar, betul? Duit ada. Sama juga dengan syurga. Alang-alang minta apa? Berazam minta Firdaus. Alang-alang ngumpul duit, azam Mercedes, Alphard, Toyota apa tu. Lepas tu yang ada bulat-bulat banyak tu apa kita tahu. Walaupun tak tercapai kan, tapi angan-angan kena ada. Jadi kita kerja akan bersungguh-sungguh. Tu Nabi ajar kita, didik kita macam tu, betul tak? Kerja kat dunia seumpama hidup 1000 tahun, betul? Beramal seolah-olah mati besok. Itu yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Tuan-tuan yang saya kasih rahmati Allah, tahu tak syurga macam mana? Berapa sungai kat syurga? Nak masuk syurga tak? Tapi tak tahu. Kereta tahu kan? Aku nak ni sebab ni. Tapi masuk syurga tak tahu ya. Wah, rugi kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bukan kosong. Dia ada sebab dia, betul. Diceritakan syurga, diceritakan neraka. Ada faedah dia. Ya. Antaranya nak menggambarkan ataupun nak menunjukkan kekuasaan Allah. Baik, dalam surah Muhammad ayat 15 Allah Ta'ala kata apa? Syurga ini ada 4 sungai. Bayangkan kita pergi makan angin dengan ada sungai. Kenapa Allah Ta'ala sungai? Sungai pelik lah tu. Bukan sungai pelik tu. Sungai yang pelik, yang manusia Allah Ta'ala gunakan perkataan anhar. Contohnya sungai susu. Kenapa sungai susu? Tak sebut kolam susu ataupun sebaldi. Allah Ta'ala bagi tahu kamu tak akan mampu buat sungai yang sentiasa mengalir susu, betul? Manusia tak akan mampu buat, betul tak? Susu adalah kat tin tu jual, tapi nak mengalirkan air yang susu mampu tak? Tahu, nampak tu? Allah Ta'ala dia tunjukkan kekuasaan dia dan apa yang kamu tak akan mampu buat dalam syurga. Sebab tu pertama disebut Allah Ta'ala sebut apa? Wa anharun min ma'in ghairi asin. Satu, air ma'in ghairi asin, air macam ini. Air kosong, kalau kita air proses, yang tidak akan keruh, tidak akan berubah warna dia. Kalau air ni dibuka kan, buka sini, dudukkan dia sebulan kan. Bulan depan awak datang tengok air ni, jadi apa? Oi, korup keladak betul. Tapi di syurga, Nabi kata, engkau letaklah 1000 tahun, air terdedah berjuta tahun, ghaira asin, dia tidak akan berubah. Tu air punya ada air macam ini, air proses. Dia kata air ghaira asin, dan disebut mula-mula sebelum air-air yang lain. Nampak tak? Kalau tuan-tuan pergi jumpa doktor, pakcik, banyakkan minum air apa? Betul, sama dengan Quran. Apa yang doktor kata sama dengan Quran kata. Itu hebat ni kalau orang dia belajar sains, dia tahu apply, gabungkan sains dengan agama, cukup hebat. Macam abang saya lah. Abang saya dia cikgu sains juga, dan dia pandai berceramah walaupun cikgu. Kalau dia ceramah sedap, sebab dia tahu cerita yang dia belajar, yang dia mengajar tu sama yang disebut dalam Al-Quran. Iaitu yang pertama, air apa? Air kosong ni baik rupanya. Di sana macam mana rasanya? Memang lagi lazat kan?
Lagi hebat kan? Sungai tu maknanya tidak akan putus air itu. Yang kedua, Allah Ta'ala kata apa? Min ma'in min labanin lam yataghayyar ta'mu. Baru air yang kedua, Allah Ta'ala kata air susu yang tidak akan berubah rasa enak, lazat. Enak apa? Susu itu. Bayangkan air susu mengalir ke sungai, kita mampu buat tak? Tak mampu. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu, korang tak akan buat tak? Takkan mampu buat macam Allah Ta'ala buat dalam syurga. Bila disebut susu ni, teh susu ada ke Ustaz? Teh tarik alir ada ke? Jadi Allah Ta'ala sebut satu susu lah. Tapi saya nak bagi tahu lah, ya, itu kita buat sekarang kan, teh tarik alir apalah apa. Semua yang nikmat ada dalam syurga, tapi Allah Ta'ala sebut satu-satu ni. Okey? Yang ketiga ayat apa? Min ma'in min khamrin, arak. Ada air arak, bukan kat botol, sungai weh. Banyak ni seronoknya. Sedap tak arak? Arak sedap tak? Dia yang tak berani ngangguk, tak payah ngangguk lah. Walaupun pernah minum, obatlah kan, sudah-sudahlah kan. Kita dah tua, takkan nak menonggar kan, dah lah tu. Tapi saya memang teringin minum arak. Tapi arak di mana? Arak di syurga. Ya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tambah apa? Min khamrin lazzatin lisyaribin. Arak yang sangat lazat. Allah Ta'ala sendiri kata lazat. Makna special kan? Minuman lain tak sebut lazat tahu, tapi arak sebut lazat. Mana-mana tahu macam mana? Kalau di surau ni saya sebut cerita arak dengan tuan-tuan kan, mudah-mudahan besok di syurga aku juga cerita minum arak dengan tuan-tuan ramai-ramai. Kita besok pesta arak di mana? Syurga, insya-Allah. Amin. Betul? Sebab halal. Allah Ta'ala bagi minum sungai-sungai arak yang lazat. Yang sekarang tak payahlah, minta jauh lah kan. Sebab sekarang ni kita ada syariat, kita ada undang-undang, kita ada Quran lagi kan. Besok dah tak ada undang-undang dah. Engkau gasak lah semua dalam syurga. Betul? Antaranya yang nikmat, yang kepingin adalah air arak. Kat dulu tertahan-tahan. Kadang kalau itu kan, saya pergi Tesco. Tesco apa? Sekarang Lotus. Pergi dekat nilai tu, pergi. Masuk saya, bukan nak beli, saya tengok itu arak. Dia cerita pasal arak, tak tahu juga. Yang botol 300-400, yang tahun 1970-an ni, makin lama makin apa? Mahal harganya. Nampak tu? Pakai piau katnya. Macam tapai katnya kan, pakai seterama pakai piau. Itulah tuan-tuan. Itu pengalaman. Bukanlah beli kan, nak tengok. Saya mana tempat saya tak pergi. Saya pergi tempat dangdut, aku pergi. Tengok kan suasana kan. Tapi ajaklah kawan-kawan lain kan. Nanti kena orang tangkap, masuk paper, Ustaz saya ini ditangkap di kedai. Panggil orang-orang tertentu lah kan. Kita saja nak tengok. Pengalaman lah kan. Di tempat-tempat masyarakat macam itu. Dan air yang akhir ayat apa? Min ma'in min asalin, air madu. Madu ni bagus kan? Madu ni bagus. Kalau sekarang ni yang terkenal, kalau kat tempat saya tu, ketua kampung tu dia bela kelulut. Madu madu kelulut. Yang baguslah asal madu kan. Dan dah dibuat kajian memang bagus. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, semuanya yang baik. Minyak zaitun, betul tak? Wattini wazzaitun. Demi, dia sumpah tu. Demi buah tin, demi minyak zaitun. Kalau ada duit tu, minumlah kan. Nak rasa kan? Makan. Dia banyak kebaikan dia, tuan-tuan. Baik. Apa lagi ya? Musannif pengarang kitab ni dia bawa ayat dalam surah Al-Hijr sebelum cerita hadis tu. Dia kata di antara nikmat-nikmat lain dalam syurga yang saya sebut tadi, antara lain apa? Dia kata, wahai penghuni syurga, udkhuluha bisalamin, masuklah kamu dalam syurga dengan salam. Salam ni apa? Salam. Islam daripada salam, maknanya sejahtera, aman, damai. Itu Islam itu. Islam bukan agama
Orang kata selalu Islam ni dimomokkan, betul? Sebab penganutnya tu, bukan Islamnya, penganutnya tu kan. Kerana perangai buruk, betul? Gunakan ayat-ayat Quran ni suka-suka nak bunuh orang dan sebagainya kan. Jadi Islam tu dimomok. Jadi dia kata Islam ni agama yang agama pengganas. Sebenarnya bukan. Sebab nama Islam tu salam, daripada salam maknanya sejahtera. Bukan masuk syurga tu Assalamualaikum, bukan. Salam tu maknanya apa? Ketenangan bila kau masuk syurga. Dan disebut di sini salah satu ketenangan dalam syurga apa dia? Wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut daripada dada mereka min ghillin. Sifat apa ghil ni? Sifat hasad dengki. Banyak-banyak sifat Allah Ta'ala sebut sifat ini. Kenapa? Sebab antara musnahnya manusia ni di dunia ni adalah kerana sifat dan dengki. Seronok tak? Kita beli handphone baru, orang jealous. Dunia, betul dunia. Orang tukar perabot tiap tahun, jealous lagi. Orang tu tukar je bang, kita tak tukar-tukar. Nampak? Ada je, betul tak? Di perangai kita manusia. Tengok orang lebih kaya sikit, ada je. Dengki tu, dapat lebih orang dengki, sikit pun orang dengki, betul? Macam-macam di dunia ni. Selesa tak? Dunia tak aman, tak salam. Makan banyak makan, kenyang dah tak larat makan, terbuang. Bila kenyang seronok tak? Allah, nak nampak payah gitu kan itu. Makan banyak. Dah kencing manis, darah tinggi. Sejahtera tak ada dia? Tak sejahtera, tuan-tuan. Nampak? Tapi bila di mana? Di syurga, kau makanlah banyak-banyak, betul tak? Dengan tidak kencing, tidak berak. Itu dalam syurga. Macam mana? Tidak bersin, tidak ingusan. Peruh peluh ni, keringat ni daripada baunya bau apa? Bau kasturi. Nampak tu? Tu hebat seronok Orang-orang cium ketiak kita Kalau kat sini ni tengok ni, bau busuk, duduk sebelah sembahyang berjemaah dengan dah gosok gigi, makan jengkol, datang masjid, datang surau, betul tak? Jadi nampak jadi tak seronok kan? Jadi Nabi mengutamakan apa? Hubungan sesama manusia ni kena cantik kan? Apa yang Allah Ta'ala kata? Antara nikmat dalam syurga itu, dia cabut perasaan hasad dengki. Ada doa selalu Pak Imam baca. Apa doa dia? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan dalam hati kami ini apa? Ghillan. Itu dia. Sifat hasad, dengki. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kita ni bersaudara, betul tak? Betul kan? Kita bersaudara, tuan-tuan. Kaya, miskin, bangsa apa pun, kita agama sama kan? Kita adalah bersaudara. Jangan disebabkan mungkin perkara-perkara ada yang berbeza pandangan ya, kita jadi apa? Jadi bermasam muka, betul? Tak bertegur siapa ni lagi musim-musim kempen ni kan? Hati-hatilah. Jangan jadikan benda itu untuk kita putus hubungan. Benda ijtihad ini kita kena raikan, betul? Ingat dulu. Kita kecewa kalau ini jadikan satu apa? Pemecah belah kerukunan. Kita dah cantik ni dalam ni, betul? Dalam ni memang ada macam-macam warna. Aku tengok dahi aku tahu. Dia ada biru ada, yang oranye ada, yang hijau ada kan? Tak apalah kan? Kita ijtihad, tak ada masalah. Ini boleh mana, betul? Tapi agama kata apa? Kamu tetap orang Islam, bersaudara. Jangan ada ghillan, dengki-mendengki sesama kamu. Apatah lagi kita menabur fitnah dan sebagainya, tuan-tuan. Baik. Jadi kita sambung itu yang dulu ya. Malam ini kita tengok, tuan-tuan, lawan
syurga. Lawan syurga apa dia? Nak tahu tak neraka? Nak tahu tak neraka? Tak naklah, sebab saya tak nak masuk neraka. Dia bagi tahu juga supaya kita janganlah maknanya apa? Jangan sampai kamu buatlah benda-benda yang tak elok, larangan Allah Ta'ala. Sebab cerita neraka ni pun mengerikan, betul? Siksa yang berkekalan. Jadi musannif bawa kita dalam surah An-Naba pula berkenaan dengan neraka. Apa dia? Dalam surah An-Naba ayat 21. Surah Naba surah apa? Surah Naba. Amma yatasaalun, betul? Anin naba'il azim. Itu dia. Dalam surah itu bermula ayat 21, Allah Ta'ala cerita pula pasal neraka. Apa dia? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam itu ada tempat mengintip. Tak faham kita kalau baca secara literal ni. Zahir ayat tak faham Semuanya neraka jahanam tempat mengintip. Apa ni? Jahanam ni maknanya apa? Jahanam ni maknanya dalam lagi gelap. Neraka jahanam tu paling bawah, paling dalam, paling gelap tu. Dia cerita ni, yang ini cerita pasal neraka paling ngeri sekali. Kanat mirsada. Dalam neraka tu ada yang mengintip. Apa? Yang mengintip, mana yang jaga neraka ni siapa? Malaikat apa ni? Jaga neraka. Turunkan wahyu Jibril, tiup sangkakala Israfil, cabut nyawa. Yang ini semua orang paling tahu. Cabut nyawa Israel. Yang jaga syurga Ridwan, neraka Malik. Jadi pengintip tau. Ada tempat mengintip. Apa Allah Ta'ala nak bagi tahu apa ni? Syurga dah dalam gelap, panas, seksa, ada yang intip lagi. Tuan-tuan, kalau contohlah, ada contoh kita jelas kita buat kerja tu tak cantik, bos marah, bos kata kau ambil ni buat balik, betul kan? Betul. Sekarang saya nak, kita pun buat kerja, bos tu dia tak pergi, dia tengok seronok tak kerja. Orang tu dia pergi dah. Kita tengah buat ni, buat kerja orang tengok, best lah. Tak seronok kan? Tension kita. Dia tengok je tu. Maknanya apa? Dalam neraka bukan hanya seksa zahir batin ni, malah mental awak pun ditorture oleh Allah. Ada yang jaga tau. Tu nampak tu. Maknanya apa? Ini api ni tak kuat ke? Kurang berkesan ke? Dia bagi cukup yang tukang pengawas ni, tuan-tuan. Mental juga ditorture. Tak seronok sungguh dalam neraka. Udahlah panas, seksa, sakit ke? Semua daripada atas sampai ke bawah, semua ni yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa itu? Tadi syurga untuk orang bertakwa. Allah Ta'ala kata ayat yang ke-22, littaghina ma'aba, untuk orang-orang taghut. Taghut ni apa? Pernah dengar taghut tak? Allah Ta'ala arahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi berdakwah kepada Fir'aun. Betul? Allah Ta'ala kata apa? Idhhab ila fir'auna innahu taghut tu. Allah Ta'ala kata Fir'aun itu taghut. Sebab tu kau pergi dakwah dia. Orang yang masuk jahanam ni siapa? Allah Ta'ala kata golongan taghut. Taghut tu siapa? Salah satunya Fir'aun dan juga pengikut-pengikut Fir'aun tu taghut. Taghut ni ada tiga. Ni kena dengar ni elok. Kita tak nak jadi taghut sebab tempat ni neraka. Satu apa? Yang dikatakan taghut al-ma'bud. Satu. Ma'bud ni apa? Yang disembah, pokok, gunung, ganang, matahari, berhala, tu namanya taghut ma'bud. Yang disembah itu taghut, termasuk yang menyembah itu, dia akan masuk dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, taghut apa?
Muta'un ni apa? Seseorang yang ditaati walaupun arahan dia salah. Itu tagut juga, bahaya tu. Siapa? Fir'aun lah. Bila Allah Ta'ala kata dalam Quran surah Hud, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin. Sesungguhnya kami telah utuskan apa? Musa, ya, dengan membawa ayat-ayat keterangan kami, wa sultanim mubin. Sultan ni apa? Mukjizat. Kan dia bawa, dia pergi mana? Jumpa Fir'aun kan? Pengikut Fir'aun. Macam-macam mukjizat, betul? Antara mukjizat Nabi Musa apa? Boleh belah laut, tongkat boleh jadi ular, dia tumbuk orang Kipti sekali tumbuk mati. Wah, banyak kan? Itu dia kata bi ayatina wa sultanim mubin, supaya orang percaya dia tu nabi, utusan Allah, betul? Ila fir'auna wa mala'i. Ingat ni. Kepada siapa dia pergi ni? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa mala'i. Malak ni pengikut dia. Tapi sayang tuan-tuan, ni tahu jenis sini. Mereka ni pengikut Fir'aun buat apa? Fattaba'u amra Fir'aun. Mereka ikut juga arahan Fir'aun. Wa ma amru Fir'aun nabi rasyid. Sedangkan perintah Fir'aun tak betul. Ni hati-hati. Itu Fir'aun masalah. Fir'aun dalam konteks rumah tangga, bapak suruh isteri, bapak suruh anak, jangan pakai tudung lah. Malam ni ada dinner lah, kita jumpa orang have kata dia. Nanti projek terdapat, buka tudung. Betul? Awak taat, awak tauhid. Suami itu tauhid, sebab mentaati perintah yang melanggar syariat. Tiba-tiba Kementerian Pendidikan kata apa? Budak sekolah menengah dah tak boleh pakai tudung. Contohlah kan, contohlah. Kita nak ikut lah. Anak-anak kita tak kata 4, 5 dah besar tu, buka dulu pakai tudung. Arahan dia jangan pakai tudung. Nak buka tak? Yang arahkan tu tauhid. Sebab bertentangan dengan agama. Yang ikut tu pengikut tauhid. Ni kena hati-hati. Di dalam kita boleh luaskanlah. Dia biasanya pemerintah. Selagi mana pemerintah tu arahkan benda yang baik, betul? Kita wajib ikut. Kena ingat ni. Tapi bila dia arahkan benda yang melanggar perintah Allah, betul? Contoh saya bagi contoh tadi. Takkan kita ikut kan? Paling tidak perasaan sikit lah. Kan? Mana boleh berikan. Tapi setakat ni alhamdulillah tak ada lah sampai apa? Arahkan benda yang melanggar syariat. Saya bagi contoh. Jangan jadi macam Fir'aun. Di rumah kitalah bapa, betul? Kitalah suami. Jangan jadi suami yang dayus itu. Dia tidak akan masuk syurga. Ingat ni. Tanggungjawab kita sebagai suami amat besar, tuan-tuan, betul? Bukan setakat pergi masjid, pergi surau, mandikan mayat, gali kubur, bukan. Kita ada anak-anak besok yang iman besok. Dia tuntut besok, betul tak? Walaupun banyak ibadat, berat dah tu timbangan, tapi isteri kita, alhamdulillah, contoh ya, perumpamaan begitulah. Isteri yang masuk neraka tu, dia takkan berdiam diri, betul? Kami 20-30 tahun bersama, betul tak? Tak aci. Suami aku masuk syurga, aku masuk neraka. Baru selangkah Nabi kata, dia akan minta pada Allah. Dia akan tuntut macam-macam. Dulu aku gini. Suami diam. Nampak? Dia akan dosa kering. Dosa kering. Sebab apa? Anak awak, isteri awak adalah di bawah tanggungan awak. Akan jawab besok di hadapan Allah. Susah. Bukan. Itulah cabaran kita orang lelaki. Orang perempuan pula ada senang sikit nak masuk surga. Tapi yang banyak dalam neraka perempuan. Nabi kata banyak neraka perempuan. Antaranya apa? Sebab derhaka kepada suami. Banyak mulut. Satu, banyak melaknat. Ini hadis dah sebutkan sebab Nabi tunjukkan begitu. Jadi para perempuan pun bangunlah, tak kuati kenapa? Kan? Yang fardu kifayah orang lelaki, tapi kenapa perempuan yang masuk dalam? Sebab perempuan ni banyak mulut dan tidak taat kepada
suami dia. Jadi mudah-mudahan kan jangan jadikan tanggungan kita ini menjadi penghalang. Didiklah sama-sama semampu kita. Kalau tak mampu, serahkan pada Allah. Itu lepaslah tanggungjawab kita, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang saya kasih rahmat Allah. Jadi kalau tuan-tuan ikut arahan yang tak betul, apa Allah Ta'ala kata? Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Dia akan pimpin kaum dia besok pada hari kiamat. Ke mana? Fa'awradahumun nar. Masuk dalam api neraka. Saya boleh buka surah Hud ayat 96 hingga ayat 98. Nanti kita berhati-hati. Itu tagut yang kedua, bakal penghuni neraka. Tagut yang ketiga apa? Al-matbu'. Ni matbu' ni, al-matbu' ni dalam bahasa sekarang ni follower. Follower. Tengok Facebook kan? Tengok sekarang Facebook ngeri ya. Ibu saya tengok buka Facebook sekarang ni dah jadi trend dalam Facebook. Mesti ada perempuan pakai seksi pemain volleyball. Betul tak? Tuan-tuan punya Facebook tak ada macam tu ke? Ke aku punya aja? Ajunya lagi ya, betul je? Bahaya lah. Tapi anak kita dah pegang kan? Itulah ya Allah cabarannya. Betul-betul lah Nabi kata, untung umat aku kan, yang ujung ni dia beriman dengan aku, dia dapat apa? Untung lebih daripada para sahabat. Sebab ini dah tengok cabaran ni. Betul? Dulu tak jumpa macam ni kan? Tengok yang lain. Ni yang matbu' ini. You like, you share, you merangsangkan lagi maksiat. Betul? Kau jawab itu namanya follower yang tak betul lah. Al-matbu' itu juga namanya taghut. Hati-hati tuan-tuan dan like. Kalau yang baik-baik boleh. Yang orang ajar resepi masakan kan, like tak apa, benda baik kan. Ini benda-benda yang macam itu ya Allah. Memang setiap kali saya buka tiap malam buka mesti ada benda macam itu. Betul tak kan? Jadi tahulah. Kena hati-hati. Hindarkan benda-benda yang macam itu tuan-tuan, amat bahaya. Jadi pilihlah, dia jadilah follower kepada yang baik. Itu 3 jenis tahu dah masuk ya. Ya, saya ambil satu ya. Sikit ya. Labisina fiha ahqaba, ayat yang akhir. Mereka tinggal dalam neraka ahqaba. Dalam neraka ni, ahqaba ni dia punya single ya, hekbun. Ahqaba itu jamak dia, plural dia. Ulama ada satu mengatakan hekbun itu satu kurun. Ada yang mengatakan, yang majoriti yang saya nampak mengatakan 80 tahun dalam neraka. Tapi bukan hekbun, Allah Ta'ala guna jamak ahqabun. Maknanya apa? Berkurun-kurun. Berapa lama? Tetapi dah ada tapi ada tuan-tuan. Seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauzi, dia baca kitab dia kata neraka ni besok akan habis. Itu pandangan dia. Jangan ulama lain tolak lah kerana ketentangan. Itu ulama besar tu. Ibnu Qayyim al-Jauzi sama tak kenal, hebat. Tapi dia kata inilah nas, dalil mengatakan apa? Penghuni neraka akan pergi syurga juga walaupun kafir. Tapi dia dibantah oleh semua para ulama. Betul tak? Sebab dia kata apa? Bila Allah Ta'ala kata tinggal dalam neraka berkurun, maknanya bila kurun tu ada tempoh tak? Jangan pandang itu pandangan dia. Tapi dalam Quran ada lagi jelas ayat mengatakan apa? Khalidina fiha abadan. Nampak tu lagi jelas ayat tu. Tinggal dalam neraka abadan, iaitu kekal selama-lama. Namun jadi pendapat ditolak oleh jumhur majoriti para ulama. 80 tahun. Allah sikit Ustaz. Jangan. Satu hari di dunia, akhirat berapa tahun? 1000. Woi, nak orang ni. Ngeri ya. Satu hari berapa? Satu tahun berapa hari? 365 hari kali 80. Ya, 80 tahun kali 1000 apa? Satu hari 1000. Woi, berapa juta dapat tu?
Itu ada kata satu kebun aja. Allah Ta'ala sebut ahqab, berkurun-kurun. Ikut masa satu hari 1000 tahun itu. Mampu ke? Allah Akbar, ngeri ya. Takut kita tuan-tuan. Kalau maknanya kalau 80 tahun berapa? Siapa yang A+ admin ni? Ada? Bagi begitu. Ada pakar? 80 tahun. Kalau kali 1000 tu kan kali 365 hari. Ui, banyaknya tuan-tuan. Ya. Ini kalau 80 tahun aja dah hampir 300,000 tahun. Umur kita sekarang berapa? Ada yang umur 70, 80 pun dah cukup. Bila nak mati. Ada yang gitu ke? Baru umur 70, lamanya kan? Katanya lah kan. Kalau saya nak panjang umur lagi. Ada yang nak pendek umur? Dah panjang dalam sihat buat beribadah kan. Dapat tengok anak cucu cicit nanti. Semua nak panjang umur. Pun dunia kan? Bayangkan ratus ribu tahun, juta tahun itu. Tak akan mampulah kita menanggung. Lepas tu bukannya baik, bukannya elok, bukan mati. Yang mati accident senang tau. Tak sedar pun kalau accident buat. Buang, dia sedar pun. Tiba-tiba kaki dia tergantung kat hospital. Betul tak? Tapi di sana awak rasa tau. Disiap pun rasa, betul? Jangan cabarlah maknanya kan. Siksa Allah ni amat pedih. Betul dia ceritakan juga supaya kita rasa apa? Gerun, dan jangan sekali-sekali lah kita cuba-cuba. Saya kata orang bertakwa ni dia buat dosa, dia minta ampun, betul? Jangan buat dosa kau belagak. Betul tak? Kau bangga dengan dosa. Ada orang begitu, dia nampak, aku menang loteri. Dia masuk kedai mamak, aku belanja satu kedai ni. Rupanya kenapa orang ni bukan kaya sangat, rupanya menang loteri 500,000. Apa enak dia beli bot mancing. Aduh, bagi anak makan. Kau boleh bayang tak? Bagi anak makan dengan benda haram. Allah, betul. Hasil punca haram kita sampai hati kan. Walaupun jahat-jahat kita, aku nak suap ke anak aku ni duit rasuah kan. Tentulah kan. Ngeri lah. Rasa tu kau asing lah kan. Engkau seorang lah. Jangan bagi itu tak. Ni sampai hati tuan. Jadi darah daging betul kan. Inilah beberapa ayat Quran yang pengarang dibawakan untuk renungan kita bersama supaya kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Jadi ada banyak lagi sebenarnya seksa-seksa neraka ni. Cukup kan? Saya bagi cukup lah. Jadi akan sambung kemudian. Dia sebenarnya macam-macam kalau dalam Quran tu. Sebab tu pentingnya tadabbur Quran ni tuan-tuan. Jadi kita faham, betul tak? Macam ciri orang bertakwa saya cerita. Kita ingat kita sembahyang alright, betul. Dah. Macam-macam lagi ciri orang bertakwa ni. Baru betul-betul kita orang yang bertakwa, bukan wirid ngaji je dah. Hubungan sesama manusia adalah penting sekali tuan-tuan. Ya. Dan yang paling ngeri makanan orang neraka ni apa? Illa hamiman wa ghassaqa, air tembaga besi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah kata orang neraka ni dia minta minum tau. Sebab panas dah. Wa iyastaghisu, bila mereka minta minum, yughasu bima'in kalmuh, dibagi air daripada apa? Cairan besi tu, tembaga. Yashwil wujuh, air tu Allah Ta'ala kata baru kamu letak dekat mulut ni, yashwil wujuh, muka akan terbakar hangus. Bayangkan masuk dalam perut ini, Allah Ta'ala kata apa? Wasuku, diberi pada mereka air, tapi bukan air yang menyeronok, bukan yang menyenangkan dah, tapi apa? Faqatta'a am'a'ahum, memutus-mutuskan usus-usus mereka, tali bercantum balik. Itu masalah itu kau rasa sakit, dijadikan lagi supaya akan apa? Wazuqu azab, supaya mereka rasakan azab. Nauzubillah. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita tergolong daripada orang-orang yang bertakwa tadi.
tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan pendek kita pada malam ini memberi kesedaran ya. Paling tidak saya cakap dengan tuan-tuan lah, kita ni bukanlah perfect. Oh, susah. Kalau begitu kan, kita dapat dulu yang asas tu kan. Yang kalau dosa tu yang besar-besar tu tinggal tu kan. Dapat pelan-pelan, bukan nak perfect, nak terus kita manjat tangga tu melompat atas kan. Tetapi kita jatuh nanti. Tak apalah, pelan-pelan step by step. Tapi kita ada keazaman. Kita pulihkan diri kita ni. Dari segi rohani kan, mental dia, semua kita pulihkan. Betul tak? Sebab kita makin dekat dengan kematian ni. Makin dekat. Wajib mati jadi orang. Betul tak? Itu kita kena ingat selalu. Sebab tu orang dulu kalau ingat mati dia tak boleh tidur kan. Dia bangun malam. Kita ingat mati tidur cepat. Ada terbalik. Orang dulu takut siksa Allah Ta'ala ni dulu. Sampai kata tak boleh tidur. Bangun Allah takut ya. Kita lena. Baik, setelah itu tuan ada apa-apa persoalan setengah minit? Kalau tak ada, insyaAllah. Jadi pada minggu akan datang kita akan sambung yang kuliah tu ya. Tapi saya ingat boleh buka tu lah, kita bahas juga. Ataupun surau nak simpan ke nanti time kuliah. Tapi nak lalu saya yang mahu. Dia memang banyak. Saya dah ambil banyak, berpuluh-puluh. Antaranya di Kundang pun saya bagi tak PKH yang Melayu ni untuk sama-sama baca kan. Sampai rumah sambil tengok kan, kita ulang kaji dan kita refresh, kita akan buka nanti persoalan dan sebagainya. Kita selesaikan masalah. Kita ada masalah lagi lah. Lagi-lagi buat fardu ain ni kan, yang penting untuk bawa. InsyaAllah sampai itu aja. Kita mahu banyak-banyak. Ketemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kuliah yang sampaikan tadi. Jadi sebelum saya tutup majlis pada malam ini, suka saya sebutkan tabung yang ada di hadapan tuan-tuan ini sebenarnya surau kita telah memutuskan untuk naik tandas kita. Sebab yang pertama kita kena naik taraf sebab satu, tandas kita menghadap kiblat Ustaz. Dia menghadap kiblat, yang lelaki menghadap kiblat, yang perempuan membelakangi kiblat. Jadi kita nak suruh dia menghadap, tidak menghadap kiblat lah. Jadi kita ubah suara. Dalam masa yang sama, ala-ala kita dah buat, kita nak upgrade supaya tandas tu lebih baik lah, dalam keadaan kondisi yang lebih baik lah. Jadi anggaran kos lebih kurang 20,000. Jadi sama-sama lah kita berjumpa pada surau kita supaya projek ini terus dijalankan insyaAllah ya. Jadi saya tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih ifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.